Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin pembentangan modul GMGF 2023, Pentadbiran Kewangan Maklumat. Kami terdiri daripada 3 orang kumpulan. Yang pertama, saya sendiri, Idham bin Saad. Yang kedua, Nurul Ili Fazwani binti Abdul Muttalib. Dan yang ketiga, Muhammad Wan Daniel bin Nur Hisham. Sini ingin membentangkan bahagian saya, iaitu pengenalan. Pada masa ini, isu kehilangan hasil kerajaan akibat rasuah dalam kalangan penjawat awam telah mencapai tahap kritikal. Menurut maklumat yang dikongsikan oleh Datuk Seri Azam Baki, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, hampir separuh daripada kes melibatkan ketirisan perolehan kerajaan terutamanya berlaku di agensi kerajaan. Keadaan itu tidak seperti yang dirancang kerana pihak atasan kerajaan yang sepatutnya mempunyai kuasa mengurus perolehan kerajaan dengan cekap dan berkesan telah menyalahgunakan sumber ke arah yang salah sehingga penyalahgunaan sumber perolehan kerajaan. Kesilapan utama dalam perolehan awam dan fakta daripada laporan tahunan Ketua Audit Negara LKAN. Yang pertama, bayaran tidak wajar. Pembayaran yang tidak wajar merujuk kepada pembayaran yang dibuat dengan melanggar undang-undang dan peraturan atau bertentangan terma, kaedah atau prosedur pembayaran yang dinyatakan. Dan fakta laporan tahunan Ketua Audit Negara LKAN. Menurut laporan Ketua Audit Negara mengenai penyertaan kewangan, kerajaan persekutuan dan pengauditan pematuhan kementerian dan jabatan persekutuan pada 2020, bayaran tidak patuh berjumlah 510.49 juta. Penemuan audit mendedahkan bahawa 499.18 juta dalam perkhidmatan penyelenggaraan telah dibayar tanpa pengesahan laporan pertunjukan prestasi utama KPI. 2 daripada 5 parameter KPI mempunyai potongan rebat mengikut semakan audit laporan KPI yang diserahkan. Tetapi keseluruhan mempunyai potongan rebat mengikut semakan audit KPI yang diserahkan. Tetapi keseluruhan pembayaran telah dibuat. Ini menyebabkan tiada potongan rebat 2.5 juta walaupun gagal memenuhi kedua-dua parameter KPI ini. Rebat sebanyak 2.50 juta hendaklah ditolak daripada bayaran syekap konsesi berdasarkan kiraan audit. Dan yang kedua, bahagian pengurusan aset BPA Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang menjalankan audit ke atas baki RM0.93 juta pengeluaran bukan prosedur bagi sumbangan bantuan penyelenggaraan 2020 kepada sekolah bantuan kerajaan. Semakan audit mendapati sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Baru menerima 0.13 juta untuk kerja yang belum siap. Skop kerja tidak dilulus di 3 sekolah dan 2 sekolah menerima 0.39 juta untuk kerja yang tidak mematuhi spesifikasi. Ada pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan yuran permohonan adalah munasabah sekiranya skop proses penilaian kos kerja dan penyelenggaraan serta kajian pasaran tidak dilaku ke atas permohonan tersebut. Poin yang seterusnya menangani kesilapan perolehan pada harga yang tidak munasabah. Kajian pasaran perlu dijalankan sebelum perolehan bagi memastikan produk yang akan dibeli adalah berkualiti tinggi dan berpatutan. Dan poin seterusnya, menangani kesilapan bekalan tidak mengikut spesifikasi. Setiap kontraktor dikehendaki menyampaikan produk atau perkhidmatan yang sempurna mengikut terma kontrak kerajaan. Tindakan yang tegas dari pihak berkuasa terhadap kesalahan tersebut iaitu kesalahan jenayah mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 iaitu dengan mengenakan denda RM10,000 tidak melebihi jumlah denda atau penjara 10 tahun atau kurang. Atau kedua-duanya.
bagi mengelakkan berlakunya penipuan SBRM perlu menjalankan siasatan dengan menentukan spesifikasi produk bersesuaian dengan keperluan supaya produk tersebut boleh digunakan. Tindakan yang perlu diambil pihak berkuasa terhadap cacitan audit negara. Seterusnya saya serah kepada sahabat saya. Hmm. Okay, terima kasih Muhammad Idham atas pembentangan itu tadi. Jadi seterusnya kita tengok tindakan yang perlu diambil pihak berkuasa terhadap catatan audit tersebut. Menerangi kesilapan pembayaran bukan prosedur. Mengikut kontrak, pembekal bertanggungjawab untuk membekalkan dan menghantar produk atau perkhidmatan ke lokasi yang ditentukan. Tetapi kewajipan ini tidak dipenuhi. Selaras dengan Seksyen 18 Akta SPRM 2009, hukuman bagi kesalahan ini termasuk membuat tuntutan yang mengelirukan. Sekiranya terdapat individu yang terlibat dalam kesalahan tersebut, pihak berkuasa boleh menjalankan siasatan bagi mengenal pasti individu terbabit dan mengumpul bukti bagi mendakwa individu terbabit. SPRM akan menyiasat individu yang disyaki sebagai orang tengah dan akan merampas sebarang atau dokumen untuk siasatan. Pesalah akan didenda kurang daripada RM10,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-dua sekali. Tindakan yang perlu diambil pihak berkuasa terhadap catatan audit tersebut ialah menerangi kesalahan penerimaan hadiah oleh penjawat awam. Pihak berkuasa akan menggunakan tindak denda sekurang-kurangnya RM10,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali kerana ia melanggar Seksyen 165 KK Kanun Keselesaan yang memperuntukkan penjenayah yang sama. Kemudian menerangi penipuan pengambilan. SPRM juga akan menggunakan tindakan seperti denda RM10,000 atau penjara kurang 10 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Pihak yang terlibat dalam kesalahan ini telah melanggar peruntukan Akta Perolehan Malaysia Larangan Pecah Kecil Perkeliling Pembendaharaan Malaysia PK2/2013. Individu yang terlibat juga boleh dilucut jawatan, dilucutkan hak hartanya, diturunkan pangkat dan lain-lain yang boleh menjejaskan imej negara dan menyukarkan penjawat awam. Kemudian kita akan tengok tindakan yang perlu diambil pihak berkuasa terhadap catatan audit tersebut. Menenangi kesalahan campur tangan perundangan atau pendedahan. Jika didapati bersalah, individu itu akan dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda suapan atau RM10,000. Yang mana yang lebih besar? Di samping itu, menerima hadiah daripada pegawai awam boleh dihukum penjara 2 tahun, denda atau kedua-duanya mengikut Seksyen 165 Kanun Keselesaan. Kemudian, adakah peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Ketua Audit Negara cukup dalam menerangi isu kebocoran dalam perolehan negara? Peranan Pesuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bertanggungjawab menasihati ketua-ketua badan awam dalam usaha mereka untuk mengurangkan manifestasi rasuah dalam organisasi. Sebagai contoh, Pesuruhanjaya SPRM boleh memberikan pendapat dan nasihat mengenai sebarang perubahan dalam amalan sistem atau prosedur bagi menampung strategi SPRM untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya amalan rasuah dalam badan awam. Ini dapat membantu khususnya sektor awam yang melaksanakan aprak pentadbiran negara untuk mengurangkan isu ketirisan hasil kerajaan. Dengan ini, kemampuan SPRM sudah memadai untuk menenangi isu kebocoran dalam perolehan negara. Jadi seterusnya saya serahkan tag tersebut kepada Ili Fazwani untuk menyampaikan.